Berat tak? Tak. Tak berat? Saya strong gila. Oh, strong gila. Cakap strong je lah, tak payah cakap gila tu. Sini. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita sambung lagi dengan tutorial sistem kuasa solar. Ini sistem kuasa solar menggunakan charge controller PWM yang kita pasang dalam video yang lepas. Dalam video yang lepas, setelah siap kita pasang sistem kuasa solar ni, kita tak dapat nak test sebab cuaca tak mengizinkan. Untuk video tu tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Jadi hari ni kita akan sambung lagi, kita akan test sistem yang kita pasang ni. Dan untuk hari ni ada banyak benda juga saya nak share dengan tuan-tuan. Salah satunya tentang sambungan solar panel, macam mana kita nak sambungkan lebih daripada satu solar panel, macam mana sambungan yang kita nak buat. Solar charge controller yang kita gunakan ni adalah jenis PWM. Jadi kita nak tengok untuk PWM ni, adakah kita nak sambung secara siri ataupun selari, dan apa akan jadi kalau kita buat sambungan secara siri untuk PWM solar charge controller ni. Dan selain daripada tu, kita nak tengok kemampuan solar panel ni, sebab ni solar panel yang baru. Sekeping solar panel ni 200 watt, kita ada 2 keping solar panel. So total kita ada 400 watt. Solar panel ni saya bawa masuk untuk pemasangan saya sendiri, untuk customer saya. Jadi saya nak test dulu lah kemampuan solar panel ni sebelum kita buat pemasangan untuk customer. Untuk sistem ni, lepas kita siap pasang hari tu, saya letak dalam greenhouse. Solar panel pun saya letak dalam greenhouse, dapat jugalah cahaya. Dan sekarang ni bateri ni dah full charge dah. Jadi kalau kita nak test ni, kita tak boleh test dengan bateri yang full charge, sebab berapa watt kita dapat daripada solar panel ni bergantung juga kepada state of charge bateri ni. Kalau bateri ni dah penuh, dia akan draw power yang rendah daripada solar panel. Jadi untuk hari ni, benda pertama yang kita nak buat, kita nak tukar dulu bateri. Kebetulan bateri solar hub dah sampai, bateri 12 volt 200 mAh. Untuk bateri tu, maksimum charging current 200 M dan maksimum discharge current pun 200 M juga. Sekarang ni bateri tu state of charge dia cuma 60%. Jadi kalau kita sambung kepada sistem ni, dia akan draw sebanyak mungkin power yang boleh dapat daripada solar panel. Berat bateri ni 22 kg, tapi kita masuk dengan kotak span-span yang tebal ni mungkin dalam 24 ataupun 25 kg lah. Dekat dalam kotak tadi ada bolt dan juga terminal protective cover untuk mengelakkan daripada short circuit. Sedikit overview tentang bateri ni. Bateri ni adalah bateri lithium iron phosphate, bateri 12 volt. Nominal voltage adalah 12.8 volt. Capacity 200 mAh. Jumlah tenaga 2560 watt hour. Secara asasnya katakanlah load tuan-tuan tu 100 watt, tuan-tuan boleh hidupkan selama 25 jam dengan menggunakan sebiji bateri ni. Maksimum charging current 200 M dan maksimum discharge current adalah 200 M juga. Cycle life ataupun charge cycle 6000 pada DOD 80%. Maksudnya kalau tuan-tuan sentiasa gunakan 80% daripada kapasiti bateri ni, bateri ni boleh bertahan antara 15 hingga 16 tahun. Dengan beranggapan setiap hari tuan-tuan akan charge sampai penuh dan tuan-tuan gunakan sampai 80%, dia boleh bertahan antara 15 hingga 16 tahun. Dan bateri pun sama juga, saya bawa masuk untuk kegunaan saya sendiri, untuk saya buat pemasangan untuk customer saya. Tapi saya dah bawa masuk lebih, tapi tak banyak tuan-tuan, cuma tinggal 7 biji saja. Untuk dapatkan bateri ni, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Cuma buat masa ni tak ada penghantaran lagi untuk ke Sabah dan Sarawak. Kita masih mencari lagi ejen untuk penghantaran ke Sabah dan Sarawak. Sekarang ni cuma untuk Semenanjung Malaysia sahaja. InsyaAllah Sabah Sarawak mungkin masa hadapan akan ada lah. Fokus saya untuk pemasangan solar ni adalah sistem off grid untuk tempat-tempat yang memang langsung tak ada bekalan power TMB. Bagi contoh dekat rumah kebun ataupun dekat dalam camper van. Dan untuk pemasangan ni kadang-kadang kita gunakan sistem 12 volt, sistem 24 volt ataupun sistem 48 volt. Sebab itulah untuk bateri ni memang kita custom khas supaya bateri ni boleh sambung secara siri dan juga selari. Untuk ni kita boleh sirikan maksimum sampai 4 unit untuk jadikan sistem 48 volt. Dan dekat dalam bateri ni juga kita ada Bluetooth monitoring untuk kita monitor state of charge bateri ni melalui handphone kita. Kalau tuan-tuan selalu tengok tutorial tentang solar ni dekat YouTube daripada masalah-masalah daripada overseas, mungkin tuan-tuan perasan. Yang pertama ada segi color, design bateri box ni, dan ada 2-3 benda lah. Dan sebenarnya tuan-tuan, kilang yang buat bateri ni adalah kilang yang sama buat bateri Enjoy Board, bateri Ampere Time dan juga bateri jenama Chins. Tapi bateri ni kita dah customize untuk sesuaikan dengan penggunaan di Malaysia. Dan selain daripada tu ada benda yang kita dah tambah baik dari segi BMS, dari segi sambungan sel dekat dalam ni. Dan sel yang digunakan untuk bateri ni adalah sel yang baru tuan-tuan. Bukan grade B, bukan sel Recon. Semuanya sel yang baru.
Sebab itulah dari segi harga, saya tak nafikan harga memang agak lebih mahal berbanding dengan bateri yang biasa tuan-tuan boleh tengok dekat Shopee, dekat Lazada semua tu. Tapi saya tak boleh gunakan bateri tu sebab tujuan saya bawa masuk bateri ni adalah untuk pemasangan saya sendiri, untuk customer saya sendiri. Saya tak boleh ambil risiko beli bateri yang murah dekat Lazada, dekat Shopee sebab kita tak tahu kualiti sel yang ada dekat dalam bateri tu. Dan saya perlukan bateri yang terbaik sebab saya nak pasang ni untuk customer saya. Saya tak nak customer saya ada masalah selepas pemasangan sistem solar. Sebab itulah saya bawa masuk bateri yang saya dah custom untuk kegunaan saya. Tapi saya bawa masuk ni tak banyak, cukup untuk kegunaan saya sendiri dan ada lebih sikit lah. Siapa cepat dia dapat lah. Kita offkan mereka dan kita buka, kita keluarkan dulu bateri ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, dekat Lazada, memang tuan-tuan boleh jumpa bateri dengan kapasiti yang sama dengan harga yang jauh lebih murah daripada bateri ni. Saya tak nafikan dekat Shopee ada, dekat Lazada ada. Dan salah satu company yang jual bateri tu sebenarnya dipasang dekat Malaysia. Dia pernah cuba untuk propose untuk saya promote bateri tu dan untuk saya gunakan dalam pemasangan. Untuk bateri lithium ni tuan-tuan, dia tak semua bateri kita boleh sambungkan secara siri, boleh sambungkan secara selari. Kebiasaannya bateri yang murah ni kita tak boleh sambung siri, tak boleh sambung secara selari. Jadi kesimpulannya, katalah tuan-tuan bermula dengan bateri 12 volt 100 mAh. Kemudian tuan-tuan nak upgrade kepada kapasiti yang lebih besar, tuan-tuan dah tak boleh guna lagi dah bateri tu. Tuan-tuan kena beli sebiji bateri yang baru 12 volt 200 mAh. Untuk yang ni tak ada masalah, tuan-tuan boleh sambung secara siri, boleh sambung secara selari. Jadi bateri tuan-tuan yang lama tu masih lagi boleh digunakan. Kalau bateri yang tak support siri dan selari ni, tuan-tuan terpaksa keluarkan terus bateri tu, dah tak boleh guna lagi dah. Selain daripada sel yang baru, kualiti yang lebih baik, salah satu benda yang menyebabkan bateri ni lebih mahal sebab BMS yang dalam ni dia support sambungan siri dan juga selari. Kita masukkan dulu protective cover ni. Saiz bowl ni M8, jadi kalau tuan-tuan nak pasang nanti pastikan gunakan lak yang sesuai. Sekejap lagi kita ketatkan. Kita takkan draw current yang tinggi, jadi saya akan ketatkan guna screwdriver ni saja. Bateri ni memang saya request supaya ada terminal cover ni untuk elakkan berlaku short circuit. Sebab kadang-kadang pemasangan saya ni dekat rumah kebun, bateri ni terdedah, kita takut ada besi yang jatuh dekat terminal ni, dia akan berlaku short circuit. Dan lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan nak pasang ni dekat dalam camper van, lebih elok cari bateri yang ada cover ni. Tapi bateri ni agak besar sikit lah tuan-tuan. Dia punya panjang kita tengok. Panjang lebih kurang 54 cm. Tinggi 22 dan lebar lebih kurang 24 cm. Dah terlebih sikit pada plywood ni. Tapi tak ada masalah, nanti kita tukar dengan plywood yang baru, nampak cantik sikit lah. Okey tuan-tuan, cuaca hari ni agak panas. Jadi saya dah pindahkan sistem ni ke sebelah sini. Solar panel tak ada masalah kena panas, tapi kita punya sistem ni tak boleh kena panas. Dan lagi satu tak boleh kena panas, saya takut nanti hitam. Lagi satu apa yang saya buat tadi, saya dah draw power daripada bateri ni. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, state of charge bateri dah tinggal 37%. Kalau nak draw lebih rendah lagi, memang akan ambil masa yang lama sebab kapasiti bateri ni memang agak besar, 200 mAh. Jadi sekarang kita akan test, kita akan sambungkan dengan satu saja solar panel dulu. Kita tengok berapa yang akan kita dapat daripada solar panel ni. Kita sambungkan dulu jumper kabel ni. Dan hujung lagi satu kita sambungkan dekat kita punya solar charge controller. Dan kita onkan mereka. Tapi kita cuma dapat 1 amp saja sebab awan gelap ni dah lindung matahari. Kita tunggu sekejap. Okey tuan-tuan, matahari dah makin terik. Sekarang kita dapat 6.77 amp. Inilah cabaran dia buat video pasal solar ni. Memang susah kita nak bermain dengan matahari ni, nak kena tunggu matahari terang baru kita boleh test. Sekarang dah 6.9, 6.7. Ini daripada satu solar panel. Power yang kita dapat ni lebih kurang dalam 90. Tadi maksimum dalam 100 watt lah. Dan lagi satu faktor sebab angle matahari sekarang ni dekat sebelah sini tuan-tuan. Kita tak menghadap betul-betul matahari. Solar panel tak menghadap matahari betul-betul. Cuba kalau kita angkat sikit, kita akan dapat perbezaan. Okey, terus naik 7.79. 8 amp. Kalau terlampau tegak pun dia akan turun balik.
Angle yang cantik lebih kurang lah. Ni kita dapat 8.29 tadi. Dan sekarang ni tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan nak tambah lagi satu panel. Macam mana kita nak sambung, macam mana kita nak tambah? Adakah kita nak sambung secara siri ataupun selari? Jadi sekarang ni saya akan tunjuk kepada tuan-tuan apa yang akan berlaku kalau kita buat sambungan siri untuk solar panel pada charge controller PWM ni. Untuk sambungan siri ni, saya nak buka dulu kabel yang kita sambung tadi. Dan untuk kita buat sambungan siri ni, kabel positif daripada solar panel yang pertama kita akan sambung kepada kabel negatif solar panel yang kedua. Yang merah positif, yang hitam ni adalah negatif. Kita sambung. Kemudian negatif pada solar panel yang pertama dan positif dari solar panel yang kedua kita akan sambung kepada kabel tadi. Dan sebelum tuan-tuan buat sambungan, tuan-tuan kena pastikan jumlah voltage daripada dua solar panel ni tak lebih daripada maksimum voltage yang solar charge controller tu boleh terima. Hari itu kita test satu solar panel ni 23 volt dan untuk solar charge controller kita maksimum VOC adalah 55 volt. Jadi kita sambung ni dia takkan rosak. Sekarang ni cuaca masih lagi panas, matahari masih lagi terik, tapi selepas kita tambah lagi satu solar panel ni macam tak ada perubahan, sama macam tadi. Kita dapat maksimum pun dalam 7M lebih. Kita dapat paling tinggi pun tadi dalam 7M, sama macam seolah-olah sekeping saja solar panel. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan gunakan PWM solar charge controller ni, tuan-tuan tambah lagi satu solar panel, buat sambungan siri, itu adalah kerja yang sia-sia, membazir, tak ada faedah. Dan apa yang memburukkan lagi keadaan, kalau tuan-tuan beli solar charge controller yang murah sikit, dia punya maksimum input voltage tu adalah lebih rendah. Bila kita buat sambungan macam ni, solar charge controller tu akan rosak sebab dah over voltage. Dahlah kerja yang sia-sia sebab power tak bertambah, charge controller pula rosak. Sepatutnya dari segi logik, bila kita tambah lagi satu keping solar panel, saiz yang sama, jenama yang sama, kilang yang sama, mestilah kita akan dapat power yang lebih tinggi dan charging current yang lebih tinggi. Tapi ni tak ada perubahan tuan-tuan, masih sama macam seolah-olah sekeping saja solar panel. Sebab itulah dalam video yang lepas, masa saya buat video tentang pemasangan ni, saya dah beritahu tuan-tuan PWM ni hanya sesuai untuk sistem yang kecil saja, bukan untuk sistem yang lebih besar dan bukannya untuk sambungan secara siri. Sambungan yang sepatutnya untuk solar panel ni adalah sambungan secara selari. Untuk kita buat sambungan dua panel ni secara selari, kita perlukan konektor 2-to-1 konektor ni. Okey, cara dia macam ni tuan-tuan. Kita ambil dulu kabel positif daripada kedua-dua solar panel, kita sambungkan dekat sini. Ni ibarat macam kita join dua solar panel ni. Positif daripada solar panel pertama dan positif solar panel kedua ni, dia akan bercantum menjadi satu. Dan sama juga untuk negatif. Okey, dah dapat macam ni. Baru kita sambung kepada kabel tadi. Inilah dipanggil sebagai sambungan secara selari ataupun paralel. Bila kita dah buat sambungan secara selari ni, baru kita boleh nampak perbezaan antara satu keping solar panel dengan dua keping solar panel. Tadi kalau satu keping kita dapat dalam 7 hingga 8M. Bila kita dah gunakan dua solar panel disambungkan secara selari, kita dapat 12, 13, kadang-kadang dapat sampai 14M. Kalau ini cuaca dah mendung, dia akan turun. Sekarang ni tinggal 7. Bila panas nanti dia akan naik balik lah. Jadi kat sini kita boleh nampak, bila kita gunakan satu solar panel, kita dapat 7 hingga 8. Dua solar panel kita akan dapat dalam 14. Ini barulah kita nampak ada fungsi kita tambah lagi satu solar panel. Jadi cara kita buat sambungan solar panel dalam sistem kotak solar ni memang sangat penting tuan-tuan. Kalau kita salah sambung, perbuatan kita adalah sia-sia. Kita takkan dapat manfaat daripada sekeping lagi solar panel yang baru kita tambah. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan gunakan PWM solar charge controller, sambungan adalah wajib disambung secara selari, bukan secara siri. Kalau kita gunakan MPPT solar charge controller, baru kita gunakan sambungan secara siri. Dan kalau tuan-tuan nak gunakan solar panel yang besar, contohnya sekeping solar panel 400 watt ataupun 500 watt, untuk situasi itu tuan-tuan dah tak boleh gunakan PWM, tuan-tuan wajib gunakan MPPT solar charge controller. Sebab untuk PWM ni apa yang dia buat, dia cuma turunkan voltage daripada voltage 23 volt tu kepada charging voltage 14.4 hingga 14.6 volt untuk charge bateri. Sebab itulah apa yang saya amalkan untuk solar panel 200 watt ke bawah, saya gunakan PWM solar charge controller, dan untuk 200 watt ke atas saya akan gunakan MPPT solar charge controller. Sekarang ni kita dah dapat 14M, 14.22M.
Kalau kita buat sambungan yang betul, barulah berbaloi kita nak tambah lagi satu solar panel. Saya rasa tuan-tuan mudah boleh nampak dengan jelas apa perbezaan sambungan secara siri dan juga sambungan secara selari untuk PWM solar charge controller ni. Memang ramai yang baru nak mula dengan sistem kuasa solar ni tersalah buat sambungan untuk solar panel. Dan punca dia macam ni tuan-tuan. Selalu saya ingatkan untuk alat-alat macam ni kita gunakan nama yang betul. Alat ni adalah solar charge controller. Bukan PWM, bukan MPPT. MPPT dan PWM tu adalah teknologi yang digunakan dalam solar charge controller. Ada satu kes ni, sahabat kita ni, dia tanya, macam mana cara saya nak sambungkan solar panel kepada MPPT? Dan sebenarnya, solar charge controller yang digunakan tu bukan MPPT, tapi PWM. Bila dia biasa dengan istilah yang tak betul, dia tanya dekat grup Facebook, dia akan dapat jawapan yang tak betul lah. Bila dia kata MPPT, orang pun akan bagi cadangan buat sambungan secara siri. Tapi sebenarnya charge controller yang dia gunakan adalah PWM, bukan MPPT. Jadi sebab itulah penting tuan-tuan kena gunakan nama betul. Panggillah solar charge controller. Bila kita tanya macam mana cara nak buat sambungan solar panel pada solar charge controller, orang akan tanya PWM atau MPPT. Kalau kita jawab MPPT, orang akan bagi jawapan untuk MPPT. Kalau kita tanya pasal PWM, orang akan beri jawapan untuk PWM. Jadi biasakan dengan nama yang betul. Panggil benda ni solar charge controller, bukan PWM, bukan MPPT. Untuk siri tutorial ni kita akan sambung lagi untuk solar charge controller jenis MPPT. Dan saya memang sangat galakkan tuan-tuan untuk sistem yang besar lebih daripada 200 watt, gunalah MPPT solar charge controller. Saya dah buat pembandingan antara solar charge controller MPPT dan juga PWM ni. Walaupun menggunakan solar panel yang sama, solar panel 200 watt ni, untuk MPPT kita dapat 165 watt dan untuk PWM macam tuan-tuan tengok tadi, kita dapat dalam 120 watt, 130 watt saja. Itu maksimum kita dapat. Sebab bezanya antara PWM dan MPPT ni lebih kurang 30%. Maksudnya kalau kita gunakan MPPT solar charge controller, kita akan dapat 30% lagi daripada solar panel. Cuma untuk charge controller jenis MPPT ni harganya memang lebih mahal, kadang-kadang 1 kali ganda ataupun 2 kali ganda kalau kita bandingkan dengan PWM solar charge controller. Sebab itulah kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee, dekat Lazada, memang banyak orang jual solar charge controller MPPT yang fake. Sebenarnya bukan MPPT tapi PWM. Bila tuan-tuan buat sambungan, tuan-tuan tak akan dapat full performance daripada solar panel tu. Kemudian mulalah nak salahkan penjual solar panel pula sebab tak dapat full power. Rupa-rupanya tuan-tuan dah kena tipu, tuan-tuan beli tu bukan MPPT tapi PWM solar charge controller. Situasi kita dekat Malaysia ni dalam pasaran online ni memang banyak barang-barang yang fake dan barang-barang yang tak rasional pun ada. Dan salah satu sebab kenapa kita ni jadi tempat untuk lambakan barang-barang yang fake ni sebab kita suka benda yang murah. Saya tak nafikan kita semua nak save budget, tapi ada masanya kita tak boleh nak save. Kita kena beli yang original, benda yang betul. Tak boleh beli yang fake. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan dapatkan bateri, inverter, solar charge controller, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.